Dan Alhamdulillah kami masak pada waktu pagi, dan waktu tengah hari tu kami invite semua staf kedutaan India untuk datang, dan memang meriah lah rumah Zamil kan. Dan masa tu Duta Malaysia Datuk Naimun pun ada join sekali, makan sama-sama lah, dan mereka semua pujilah makanan si Amirul ni memang sedap lah. Okay, Assalamualaikum, saya Ahmad, welcome back to my channel. Alright, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. Alhamdulillah, hari ini kami dah berada di Rompit. Tinggal lagi 18 hari sahaja kami nak menghabiskan penggambaraan kami. Genap 3 bulan insyaAllah. Dan sekarang berada dekat Pahang, tinggal lagi Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor. Tinggal 4 dan KL lah 5. Ada lagi 5 negeri untuk kami habiskan penggambaraan kami jelajah Malaysia. 2 bulan ni macam-macam pengalaman yang kami lalui. Dan Alhamdulillah sebenarnya dekat Malaysia ni memang ramai gila orang yang baik. Saya tak tahu nak sedih ke nak happy. Sebab penggambaraan sepatutnya berbasikal ni turunlah berat badan kan. Tapi saya pula naik berat sampai 7 kilo. Kalau anda nampak muka saya bulat tu, saya minta maaf lah. Memang berat dah naik. Memang saya ngaku lah. Alhamdulillah, hari ni saya nak sambung episod daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang penggambaraan kami berbasikal ke 14 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Okey, pada episod yang lepas kami berada di Hapur. Saya dipaksa bukanlah dipaksa, tapi Pakcik Sirajuddin ni ajak saya untuk pergi ke 14 buah madrasah pada satu malam, yang menyebabkan saya lunyai pada waktu tu. Tapi Alhamdulillah sangat berbaloi lah. Dan seterusnya kami pun bergambar dengan mereka. Kami meneruskan perjalanan menuju ke arah New Delhi, Alhamdulillah. Dan sebelum sampai ke New Delhi, saya telefon kawan saya yang bernama Syam Bedok Star. Dia ni adalah traveller juga, tapi menggunakan motosikal secara solo. Dan beliau ni mengembara daripada Malaysia sampai ke Turki, dan sekarang berada dekat New Delhi dah. Dan masa tu saya tanya dengan Syam ni, dia duduk dekat mana, dan dia kata dia duduk dekat kedutaan lah, dekat rumah salah seorang staff dekat kedutaan Malaysia. Dan masa tu saya kata, ada kosong tak? Dengan muka tak malunya kan. Mungkin orang kata untung sabut timbul kan, untung batu tenggelam. Wallahualam, kalau dapat lah. Dan masa tu dia minta izin lah dengan kawan dia, boleh tak invite kami untuk tidur dekat rumah dia. Dan masa tu dia kata minta maaf lah, kawan dia ni dia kata lagi 2 hari dia dah nak balik Malaysia. Dan masa tu saya cakap tak apalah, kami booking hotel yang murah je kot dekat New Delhi ni. Dan masa tu saya terus buka apps booking.com. Masa tu saya pun booking lah satu bilik dekat New Delhi ni. Dah lama sebenarnya kami ni tak keluarkan duit, dan rupa-rupanya sepanjang perjalanan kami daripada Nepal, border Nepal sampai ke New Delhi ni, kami tak banyak menggunakan duit, disebabkan ramai orang-orang India Muslim yang kami jumpa ni ajak pergi ke rumah dia dan belanja kami makan. Dan masa tu saya pun pergilah cocok duit untuk nak buat duit belanja lah. Dalam bank masa tu ada 32,000. Okay, dan saya pun keluarkanlah 8,000 daripada bank saya, tapi bukan ringgit, dalam bentuk Indian Rupee. Okay, so maksudnya tak apa-apa nak banyak sangat jugalah. Dan masa tu saya pun booking hotel, namanya adalah Welcome Inn, selama 2 hari. Dan sampai saja dekat New Delhi, kami pun check in, masuklah ke dalam hotel. Kami duduk kat situ selama 2 hari lah. Dan hari yang kedua, masa tu Adilah dah mula demam dan sakit. Masa tu saya pun bawa lah pergi ke klinik dekat sana. Klinik dia tak berapa nak besar, klinik dia kecil je, dan orang melimpah beratur sampai keluar. Kami pun ikutlah beratur selama sejam. Kami beratur. Bila berjumpa je dengan doktor, dia hanya cek selama 5 minit dan dia berikan ubat lah. Dan Alhamdulillah demam Adilah ni tak berpanjangan lah. Dan masa hari yang ketiga, kami masuk ke hotel yang berbeza lah. Dan masa tu kami cadang nak pergi ke kedutaan Malaysia di New Delhi. Dan bila sampai ke kedutaan masa tu, kebetulan pada waktu tu adalah pada hari Sabtu. Syam pun kata dia ada dekat situ, dan saya pun pergi kat sana. Mereka ni tengah main badminton. Hari Sabtu mereka cuti, dan kami pun join sekali lah dengan mereka untuk main badminton tu.
Dan masa itulah kami berkenalan dengan mereka. Dan masa tu mereka tanya kami ni duduk dekat mana. Saya cakap duduk dekat hotel lah. Mungkin seminggu kot kami dekat sini, disebabkan saya dengan Adilah nak buat visa China dan kawan-kawan nanti nak buat visa Pakistan dekat sini. So dia kata, kenapa duduk dekat hotel, duduk kat rumah saya lah. Salah seorang staff yang bernama Zamil, dia ajak untuk duduk dekat rumah dia. Sebab dia kata dia bujang, tak kahwin lagi. So rumah dia ada 4 buah bilik. So sangat besar lah. Dia kata jomlah join sekali. Dan masa tu saya cakap, saya ada 3 orang lagi kawan ni, boleh ke nak join sekali kan? Dengan muka tak malu minta izin juga kan. Dan dia kata boleh je. Dia duduk pun sorang-sorang, sunyi, duduk sorang-sorang. So why not join sekali. Dan dia kata dah lama tak duduk dengan orang Malaysia ni. So dia adalah satu rezeki lah sebenarnya untuk kami, Alhamdulillah. Okay? Dan selepas kami dah habis main badminton tu, kami pun bergambar sama-sama lah dekat pagar kedutaan Malaysia tu. Dan kami pun ambil lah barang-barang kami daripada hotel, pindahlah ke dalam rumah Zamil. Masa tu rumah dia lebih kurang macam apartment lah, dekat tingkat 2 ke tingkat 3 masa tu. Dan kami pun bawa sekali basikal masuk kat dalam rumah dia, bawa barang-barang semua. Alhamdulillah rumah dia memang sangat besar lah. Dekat kedutaan ni, staff-staff dia, rumah dia memang sangat selesa. Dan masa tu Adilah dia mengadu lah. Dia kata handphone dia ni kejap hidup, kejap mati kan. Dan masa tu saya cakap ni mungkin efek jatuh kat dalam longkang ni tadilah. Dan masa tu saya cakap beli handphone baru je lah. Dan masa tu muka Adilah dia sangat bling-bling kan. Dia rasa oh yeah, beli handphone baru. Masa tu saya cakap, ayang ada duit kan? Bolehlah beli. Dan masa tu hilang terus seri dekat muka dia. Dan masa tu saya cakap, okey lah macam ni lah. Kita 50-50. So abang keluarkan duit separuh dan ayang keluarkan duit separuh lah. Dan kita ni sebagai AJK kewangan ni, kita kena berjaga-jaga lah. Handphone ni penting, dia memang kena belilah. Tapi kita tak nak keluarkan duit yang banyak untuk handphone semata-mata. Sebab kita perjalanan jauh lagi ni. Ni baru India ni, baru negara yang kelima. Ada banyak lagi negara yang kita nak lalui ni. Dan Alhamdulillah pada waktu tu kami pun merancang untuk keluar ke New Delhi. Dan kami pun keluarlah. Sementara tu kita nak cari handphone, kita nak selesaikan urusan visa China, kita nak beli postcard. Ada orang tempah postcard. Cara kami menjana pendapatan adalah dengan menjual postcard. So kami buat satu posting dekat Facebook dan kata siapa yang nak postcard India ni, dan ramai yang order, dan kami kena beli postcard lah. Dan kami tulis kata-kata semangat dan kami postkan dekat Malaysia. Dan pada waktu tu harga dia dalam, saya jual RM10 lah untuk sekeping postcard. Dan Alhamdulillah orang bagi RM10, ada orang bagi RM20, ada orang bagi RM50. Syukurlah kami punya duit kewangan datangnya daripada hasil jualan postcard. Dan masa tu kami pun keluarlah ke New Delhi. Dan macam biasalah, sebenarnya dekat New Delhi ni tempat dia memang pack gila, memang jam dengan manusia, penuh dengan orang, penuh dengan kereta. Sampai setiap saat tu memang dengar bunyi horn je. Dan kami ni memang pasang siren horn dekat basikal ni pun memang tak nak kalah lah. Memang bunyi kuat-kuat juga macam dia orang kan. Sebab dekat Malaysia memang tak dapat lah bunyi horn kuat-kuat kan. Bunyi horn kuat je memang boleh bertumbuk. Tapi kat India ni tak ada masalah. Kau nak tekan horn 24 jam pun tak ada orang heran. Dan apa yang best dia, dekat jalan ni, dia punya jam dia tu, orang nak melintas dekat zebra crossing pun tak boleh. Orang kena langkah kereta. Okay, disebabkan mereka ni, dia ada kereta, dia ada motor, dia ada tuk-tuk. So setiap lorong, setiap ada ruang je tu memang dah dipenuhi dengan kenderaan. So orang yang melintas ni, dia kena langkah motor, dia kena langkah kereta, sampai panjat lah atas bonet kereta tu kan. So itu adalah sekitar pandangan dekat New Delhi yang memang sesak dengan manusia ni. Dan masa tu sempatlah kami singgah dekat Masjid Jamek dekat Delhi tu, memang besar lah. Dan kami sempat juga singgah dekat Indian Gate. Dan masa tu kami cari handphone untuk Adilah lah. Kami apply juga visa dekat kedutaan China. Ni sebenarnya dah kali ketiga sebenarnya kami apply visa China. Pertama kami apply kat Malaysia, kena reject. Yang kedua kami apply kat Nepal, pun kena reject. Dan kali ketiga ni kami apply kat India ni dengan harapan insyaAllah akan diluluskan lah. Sebab lepas Pakistan ni memang kita tak ada visa. Dan masa tu kami pun apply. Dia kata lagi 7 hari datang ambil lah. Okay, Alhamdulillah 7 hari sebenarnya kami tak ada pasport. Kami tinggalkan dekat kedutaan China. Saya cakap masa tu tak apalah, kita duduk kat kedutaan je, kita tak pergi mana-mana kan. Dan masa tu kami pun duduklah dekat rumah Zamil ni. Okay, dan dalam beberapa hari pada waktu tu, Amirul, Syafiq dengan Aiman sampai ke New Delhi. Diorang ni ada kat Lucknow sebelum ni kan. Dan mereka sampai ke New Delhi ni dan teruslah check in kat rumah Zamil ni. Yang meriah lah pada waktu tu. So kami ada berenam lah dalam satu rumah tu. Pada waktu tu kami sembang lah lepas ni kami nak pergi ke mana. Dan masa tu Adilah dia berikan satu cadangan. Apa kata kita masak dan kita jamu staff dekat kedutaan Malaysia dekat India ni. Dan saya pun kata okey je, tak ada masalah nak masak kan. Tapi duit kita ni tak berapa nak banyak. So dengan duit yang ada
je lah kita boleh jamu mereka ni kan. Dan masa tu Amirul dia kata dia ada idea lah macam mana nak masak kambing masak merah. Sebab dia pernah bekerja dekat restoran kawan dia untuk masak kambing masak merah. Dan masa tu saya cakap memang kos dia agak tinggi lah kalau nak beli kambing kan. Dan masa tu kami buat kajian, boleh lah setakat duit yang kami ada tu InsyaAllah boleh memadai. Dan masa tu saya cakap kita kena minta izin dengan Zamil ni kan, sebab ni rumah dia kan, bukan rumah kita, suka hati je nak masak. Dan masa tu Zamil pun bersetuju. Dia kata okey je, tak ada masalah. Dan dia offer diri untuk nak bawa pergi shopping lah. Dan masa tu Amirul dengan Aiman lah yang pergi shopping, sebab dia yang tahu ingredient apa yang sepatutnya dibeli. Dan saya dengan Ustazah ditugaskan untuk siapkan periuk belanga dekat rumah Zamil ni. Zamil ni dia tak ada periuk belanga, so saya kena pergi minta izin dengan staff lain yang ada periuk belanga untuk nak masak secara besar-besaran ni kan. Dan masa tu Alhamdulillah duit shopping tu, beli kambing tu semua Zamil sponsor. Maksudnya kami tak keluarkan satu sen pun untuk nak beli barang-barang untuk dimasak lah. Dan masa tu kami pinjam periuk belanga dekat seorang staff yang bernama Tuan Iqbal. Dia bukan hanya bagi periuk belanga, dia siap bagi dia punya maid, dia punya pembantu rumah untuk tolong kami masak sama-sama lah. Dan masa tu Amirul dia lah yang masak, saya ni just pantau tengok je lah, tangkap gambar gitu je lah. Dan kami buat prep lah, maksudnya kami yang kupas bawang, kami yang potong cili dan sebagainya. Dan Alhamdulillah kami masak pada waktu pagi, dan waktu tengah hari tu kami invite semua staf kedutaan India untuk datang. Dan memang meriah lah rumah Zamil ni kan. Dan masa tu Duta Malaysia Datuk Naimun pun ada join sekali makan sama-sama lah. Dan mereka semua puji lah makanan si Amirul ni memang sedap lah. Dan masa tu Amirul dia ambil kesempatan untuk bersembang lah dengan Datuk Naimun ni berkenaan dengan pengembaraan kami ni. Dan Amirul bercadang untuk nak buat flag off dekat kedutaan India ni. Dan masa tu Datuk dia bersetuju lah untuk nak buat flag off. Okey, Alhamdulillah. Dan bila selepas semua dah habis makan tengah hari, masa tu ada banyak lagi tulang-tulang kambing dengan sup ni, ada banyak lebih lagi. Dan masa tu kami invite staff lelaki yang baru lepas baca Yasin dekat surau bawah untuk makan sama-sama lah, makan malam pula pada waktu tu. Dan masa tu diorang pun naik dan sambung makan. Dan kami berbincang semula lah berkenaan dengan flag off tu. Dan mereka cadangkan untuk buat satu flag off waktu Datuk Naimun free, dan pada waktu siang. Dan seterusnya dipendekkan cerita, kami pun buatlah satu flag off mock up disebabkan kami tak keluar lagi daripada India ni. Kami just buat flag off dan akan patah balik ke kedutaan lah, disebabkan visa saya tak siap lagi. Dan Amirul, Aiman dengan Syafiq pun baru je buat visa Pakistan, baru je hantar pasport dekat kedutaan Pakistan, dan diorang pun kena tunggu lagi 7 hari. Kami pun buat flag off dan Alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Semua staff kedutaan pun semua turun. Dan masa tu Datuk Naimun ni dia memang orang sports lah. Dia biasa main basikal, dia biasa buat marathon. So dia sangat support lah program-program macam ni. Dan dia masa tu pun pakai sport attire, dan dia cubalah basikal saya ni lah pusing dekat sekitar tu. Dan dia kata memang seronok lah kan. Dia rasa basikal tu tak adalah seberat seperti yang dia tengok sepatutnya. Okay, dan selepas habis je flag off tu, kami pun kembalilah ke rumah Zamil. Selepas tu kami menunggulah pasport kami bila akan siap. Dan pada waktu tu Amirul, Aiman dan Syafiq kata diorang punya visa tak diterima. Okay, dia kata dia letak pasport dekat kedutaan Pakistan ni. Bila 3 hari selepas tu dia kembali ke kedutaan ni, masih pasport tu tak bergerak, ada lagi dekat situ. Dan bila dia find out, dia tanya, rupa-rupanya India dia tak approve tourism dekat Pakistan. So ada banyak isu lah. Seperti yang kita tahu, Pakistan dengan India ni dia tak berapa nak ngam lah. Dia macam adik-beradik yang bergaduh lah, macam kita dengan Indonesia ni. Ada benda-benda yang kita tak bersependapat kan. So sama juga macam India dengan Pakistan ni, masing-masing ada cakap bahasa Urdu juga, tapi masing-masing ada benda yang mereka ni tak puas hati, lebih kurang gitu lah. Dan masa tu Amirul kata tak ada pilihan lain lah selain daripada kena buat visa dekat Malaysia. Dan masa tu saya dengan Alhamdulillah kami dah ada visa dan kami dah siap-siap apply visa Pakistan ni dekat Malaysia. Tapi diorang bertiga ni diorang belum apply. So tak ada cara lain selain daripada balik ke Malaysia. Dan masa tu saya tanya Amirul, betul ke nak balik Malaysia ni? Kos untuk pergi, lepas tu nak balik lagi tu memang mahal gila lah. Dan masa tu dia kata tak ada pilihan, itu je pilihan yang ada. Kalau tak, dia balik Malaysia terus lah. Dan masa tu saya kata kita dah separuh jalan ni kot, alang-alang habiskan lah. Dan dia kata okey lah, kalau macam tu jumpa balik dekat Pakistan. So kami pun merancang untuk berjumpa balik dekat Pakistan lah. Dan masa tu Amirul kata dia nak pergi ke Taj Mahal dululah sebelum dia balik ke Malaysia. Disebabkan dia dah sampai New Delhi ni, dia nak pergi ke Agra untuk pergi ke Taj Mahal. Dan bila dia habis je shooting dekat situ, dia akan
akan balik ke Malaysia lah. Dan masa tu kami tak ada apa-apa perancangan, tapi masa tu Tuan Badri, kawan kepada Syam Belok Star ni, dia invite dan ajak untuk kami tidur dekat rumah dia, dekat Gogon. Dan masa tu saya cakap okey lah, kita pergi rumah Tuan Badri lah, disebabkan kami dah 4 hari kat rumah Zamil ni, rasa segan pula duduk lama-lama ni kan. Dan masa tu saya bersetujulah, saya dengan Adila bersetuju, dan kami bawa semua barang kami pergi ke rumah Tuan Badri. Masa tu kami duk fikir nak bawa separuh ke nak bawa semua, disebabkan kami akan patah balik ke New Delhi nanti sebab nak ambil pasport dengan visa China. Dan masa tu kami plan untuk bawa semualah, sebab semua barang ada bersama kami lebih selamat dan lebih mudah kalau kami nak guna barang, semua dah ada dah. Dan masa tu kami pun check out daripada tempat rumah Zamil ni, dan kami pun teruskan ke arah Gogon lah. Dan masa tu Amirul and the gang ni, dia orang belum check out lagi. Dan bila sampai ke Gogon ni, masa tu Badri dia masih ada lagi, Tuan Badri masih ada lagi dekat office. Dan masa tu ada satu kedai Decathlon dekat India ni, kami pun masuk lah, kami pun cuba try lah, sebab kat Malaysia kita dah biasa masuk, kita nak tengok dalam dekat India ni Decathlon dia macam mana. So masa tu nak cuci-cuci mata je kan, tapi biasalah dah masuk tu tak jumpa jalan keluar, memang nak kena cari barang, nak kena beli barang sebelum kami keluar. Dan banyak juga barang kami beli pada waktu tu. Dan tepat 5.30 kami pun pergilah ke rumah Badri. Masa tu dia ada guard lah, so kami masuk kat dalam tu, ke rumah dia. Dan masa tu Syam dia tak ada lagi dekat rumah lah. Saya tanya Tuan Badri, Syam mana? Dia kata Syam pergi ke Taj Mahal. Dan masa tu maghrib barulah dia balik ke rumah Badri ni. Dan masa tu Syam ni, saya tanya dia pergi Taj Mahal tu buat apa kan. Dia kata ni dah kali kedua ke kali ketiga dia dah pergi. Dia jadi tour guide dekat situ. Sempat lagi dia jadi tour guide dekat Taj Mahal ni. Dan masa tu dia kata lah, dia sangat terpesona dengan keindahan dan architecture Taj Mahal ni. Dia kata bayangkan dulu berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun dulu tak ada teknologi, tapi dia boleh buat jubin sekemas itu kan. Dan saya tak adalah nafsu nak pergi ke Taj Mahal ni kan, sebab saya ni tak suka tempat yang ada ramai orang, tumpuan pelancong ni. Saya pun tak ada rasa nak pergi kan. Tapi dia punya bakar tu untuk nak pergi tu, kau dah sampai New Delhi ni, kau tak sampai Taj Mahal ni, maksudnya kau tak masuk India. Dan masa tu saya pun tak teringin nak pergi, tapi Adilah pula yang termakan umpan dia. Dan Badri dengan Syam ni, dia pun bakar lagi lah. Dia kata kau kena pergi ni, sekali seumur hidup kau kena pergi. Dan masa tu Adilah pun ajak, bang jom. Saya ni rasa macam bukanlah saya ni tak nak pergi kan. Saya tanyalah dengan Syam berapa kilo daripada Delhi ni nak pergi sampai ke Agra, ke Taj Mahal. Dia kata dalam 200 km. Saya cakap 200 km tu jauh. Kalau kayu basikal tu boleh jadi 3 hari baru sampai kan ke sana. Lepas tu nak patah balik, kita ni visa ni kita tak ambil lagi kan, pasport pun ada kat kedutaan China. Dan masa tu saya buat kira-kira lah, saya buka dekat internet, saya tengok berapa harga train, lepas tu hotel kat sana. Dan masa tu saya cakap, abang bukan tak nak pergi, tapi kos dia mahal, kos train lagi, kos hotel lagi, nak masuk Taj Mahal ada kos lagi, banyak kos yang diperlukan lah. Dan masa tu Adila pun dia dah tarik muka lah, dia macam malam tu dia senyap je, dia tidur awal. Dan saya pun macam okey lah, dia ni merajuk lah ni kan. Dan saya pun malam tu sebelum tidur tu Amirul beritahu dia dah sampai ke Agra, dia dah sampai Agra dan esok dia akan pergi ke Taj Mahal lah. Dan membuatkan saya berfikirlah malam tu kan, kalau dia fikirkan duit tak cukup, memang daripada Malaysia duit tak cukup pun kan, tapi rezeki semua tu memang Allah yang bagi kan. So saya cakap kalau menggembirakan isteri pun insyaAllah ada rezeki dekat situ. So saya fikir tak apalah, kita nekat lah pergi dengan duit yang ada, yang tak seberapa ni, kita pergi je lah kan ke arah sana. Mungkin ada rezeki yang lain yang kami akan dapat pula pada waktu tu. Dan Alhamdulillah lah, malam tu saya cakap okey lah, esok saya nak cakap dengan Adilah yang kita akan pergi ke Taj Mahal. Okey, Alhamdulillah. So itu sedikit sebanyak cerita dekat New Delhi ni. Nanti insyaAllah pada episod yang akan datang saya akan cerita dekat Taj Mahal, macam mana perjalanan kami ke Taj Mahal. Disebabkan banyak kawan-kawan saya cakap daripada New Delhi nak pergi Taj Mahal memang ramai akan jumpa scammer-scammer ni. So pengalaman kami pula berbeza. Nanti saya akan kongsikan pada episod yang akan datang. Okey, so itu saja untuk episod kali ini. So sedikit hikmah daripada saya, fokuslah kepada usaha, bukanlah pada hasilnya, kerana usaha adalah milik kita dan hasil adalah milik Allah. Boleh jadi dengan usaha yang sedikit Allah bagi hasil yang sangat banyak biiznillah. Okey, sehingga di sini saja untuk episod kali ini. Bagi siapa yang belum subscribe, boleh subscribe dan tinggalkan komen dekat ruangan komen dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.